Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan Abang Bun dalam channel Bun Tech. So, hari ini kita akan bersembang beberapa tips untuk cara-cara memilih motherboard yang sesuai untuk PC korang. So, sebelum tu tolong tekan butang like, subscribe dan juga komen jika nak bertanya apa-apa kepada Abang Bun dan Abang Bun akan jawab secara personal. Alright, so kita layan intro ini dulu sebelum kita pergi video yang lebih lanjut. Alright guys, okay, dekat sini ada dua motherboard yang mana jenis yang sama, B450M, tetapi daripada dua syarikat yang berbeza. Kita tak nak cerita pasal perbezaan dulu. So sekarang ni kita nak cerita macam mana cara-cara korang nak pilih motherboard yang sesuai untuk PC korang. So Abang Bun ada beberapa tips yang Abang Bun boleh kongsi. Yang pertama sekali, tip Abang Bun nak bagi tahu ialah size. Yang pertama sekali korang tengok size. Korang punya casing dengan korang punya motherboard perlu sama. Maksud Abang Bun dekat sini motherboard dia ada 3 size. Bukan hanya baju, tetapi motherboard mana ada 3 size. Okey, size yang pertama ialah mini ATX. Tak semua PC ataupun tak semua casing boleh masuk mini ATX. Hanya ada casing mini ATX saja yang boleh masuk mini ATX. Okey, kemudian yang kedua adalah micro ATX. Micro ATX ni yang biasa PC yang biasa-biasa lah. Maknanya yang jenis kecil sikit, besar sikit daripada mini dan kecil sikit daripada ATX. So kalau kau tengok casing yang besar-besar tu biasanya dia akan guna ATX, iaitu size yang large. So dekat situ kalau korang tengok ada 3 casing, 3 jenis mini juga, ada juga mini, micro dengan ATX. Maknanya mini size S, makro tu adalah size M, ATX sendiri adalah size L. Alright, so korang kena tahu size apa yang korang beli. Yang kedua tips, korang kena tahu apa yang korang nak dekat motherboard tu. Sebagai contoh, motherboard korang nak ada RGB features. Dekat situlah korang kena cari motherboard yang ada disediakan. Macam Asus dia ada Aura Sync. Kalau macam Gigabyte dia ada RGB Fusion. Ya, betul lah tu kot. Okey. Yang ketiga ialah bergantung pada korang nak pakai berapa channel untuk RAM. Pilihan RAM, okey. Yang ini korang tengoklah, first kali korang tengoklah speed yang korang nak. Kalau korang nak 3600 MHz ke, korang nak 3200 MHz ke, korang pilih. Yang paling penting korang tahu korang nak pakai berapa channel. Minimum biasanya dia ada 2 channel lah, tapi maksimum biasa dia ada banyak channel. Dia paling tinggi pun 8 channel. Tapi terpulang pada korang nak 4 channel ke 2 channel, itu bergantung pada diri masing-masing. So pilihan yang ketiga adalah tips yang ketiga adalah slot graphic card. So slot graphic card ni korang bergantung pada korang. Korang nak pakai 2 graphic card ke, 3 graphic card ke, 10 graphic card ke, korang tengok pada motherboard korang. Pilih kalau korang kata nak pakai 1 graphic card je, so carilah motherboard yang pakai 1 graphic card. Yang keempat adalah korang tengok dia punya M.2. Ada setengah motherboard dia tak ada M.2. Lepas tu ada pula yang ada sediakan M.2 tetapi dia sediakan ada perbezaan antara Gen 3 dengan Gen 4. Kalau korang nak untuk masa hadapan, korang pilihlah yang Gen 4. Sebab sekarang Gen 4 yang untuk SSD M.2 PCIe boleh lebih mudah untuk dapat Gen 4 berbanding Gen 3. Tapi ada perbezaan harga lah. Kalau Gen 4 ni biasalah lebih mahal kerana dia lebih baru dan teknologi digunakan lebih tinggi. Gen 3 ni biasalah bawah dia, so murah sikit lah. So terpulang pada korang nak pakai yang mana. Tapi kalau nak pakai yang lebih feature, ambil yang level 4, yang Gen 4. Okay, cerita pasal slot M.2, kita cerita juga pasal SATA, slot SATA kabel. Maknanya ada setengah motherboard dia akan sediakan 4 SATA kabel, ada setengah motherboard dia akan sediakan 2. Tengok SATA berapa banyak korang nak pakai. Kemudian dekat motherboard tu juga chassis fan. Pilihan chassis fan korang tengok sama ada korang nak pakai berapa banyak chassis fan korang nak pakai. Tapi sebenarnya untuk chassis fan Abang Bun pernah terangkan video sebelum ni kat mana korang boleh connect korang punya chassis fan. Kalau tak ada kat motherboard, korang boleh connect dekat PSU korang. Okey, yang terakhir sekali
ini adalah tip paling penting dan sangat-sangat berguna. Tolong tengok soket pada motherboard. Kalau Ryzen, tolong pilih Ryzen. Kalau Intel, pilihlah Intel. Jangan main hentam. So kalau kat kotak tu tulis, biasanya kat depan kotak, macam example abang kat depan bambu ni, kotak gigabyte, dekat sini dia ada tulis untuk AMD soket. Okey, yang ni AMD soket. Kalau dia tulis dekat situ Intel, so dia hanya khas untuk Intel, unless dia ada tulis AMD dengan Intel. So dia dua-dua boleh masuk, tak ada masalah. Tetapi kena tahu Intel ni dia ada banyak generation. Jadi kena tahu soket berapa yang korang nak pakai, Intel apa yang korang nak pakai. Kalau AMD tak apa, sebabkan dia ada AM4. Dia memang satu je soket dia. Tak tahulah kalau ada soket lain. Okey, tapi memang AMD dia akan pakai AM4 lah. So itu tips yang terakhir Abang Bun boleh bagi untuk korang pilihan. So last kali ni Abang Bun tunjuk perbandingan ataupun perbezaan antara dua motherboard yang Abang Bun dah beli. Okey, dekat sini, yang kat sini Gigabyte. Okey, Gigabyte B450M S2H. Yang ini pula ASRock B450M-HDB palang M.2. Sebab dia ada M.2. Okey, dua-dua adalah soket AMD. Dua-dua menggunakan dua channel, dua soket channel untuk RAM, satu graphic card, IO panel. So IO panel kat sini macam lebih kurang sama, lebih kurang sama. Kemudian dia cuma yang ada beza kat sini, perbezaan dekat sini cuma yang Gigabyte RGB, dia gunakan RGB Fusion. Yang ASRock tidak ada RGB. So kalau ASRock korang nak RGB, korang boleh pergi cari dekat Steel Legend. Dekat situ ada RGB. Okey, so perbezaan tak banyak. Kalau korang kata perbandingan pada harga, sudah tentulah Gigabyte lebih mahal berbanding dengan ASRock, sebabkan Gigabyte dia sertakan dengan sistem RGB dia. So dekat situ, kalau lebih mahal motherboard tu, mestilah ada kelebihan pada dia. Alright, so setakat di situ saja tips dan cara-cara untuk korang boleh memilih motherboard untuk PC korang sendiri yang Abang Bun boleh bagi. Okay, so dekat sampai di sini saja video Abang Bun boleh bagi kat korang. Kalau ada apa-apa boleh komen dekat bawah. Kalau suka, tolong tekan butang like dan juga subscribe. So terima kasih untuk support selama ni, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.